Apek nak beritahu bahawa penggunaan istilah revert tidak sesuai untuk mentakrifkan memeluk Islam. Ada seringkalilah dengar sini sana seorang yang memeluk Islam, dia mentakrifkan diri dia sebagai revert. Revert bermakna kembali. Kembali kepada fitrah sebagai nama ganti untuk seorang yang memeluk Islam. Menurut apa yang saya belajar, saya rasa ini istilah amat tidak betul, tidak sesuai, dan saya nak terangkan kenapa. Ada satu hadis yang menyatakan semua orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi agama orang tua dia, bimbingan dia yang buat dia jadi Marjusi, jadi Yahudi, jadi Nasara, atau jadi atheist lah, jadi Buddha ke, Kristian ke. Hadis ini sebenarnya menerangkan tentang kepalsuan atau dusta bila kita ikut orang tua semata-mata tanpa menggunakan akal menyiasat apa tu kebenaran. Iaitu semasa kita mencapai akil balik, ya, kita boleh berfikir, barulah layak kita itu dikira Islam. Dua syarat bagi seorang itu Islam atau memeluk Islam ialah, pertama, akil balik, dan kedua, mengucaplah, naik saksilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu cuma Rasulullah. Jadi kembali kepada fitrah masa bayi lahir itu bukan Islam dalam erti kata sebenarnya. Okey? Kerana sesiapa pun kalau kembali kepada fitrah, dia dikira ahlu syurga tanpa memeluk Islam. Contoh, seorang anak Hindu, kalau dia meninggal dunia sebelum akil balik, dia masuk syurga. Seorang kafir, anak dia belum akil balik, bila meninggal dunia, tidaklah dihukum sebagai berdosa kerana belum akil balik dan pergi ke syurga terbawah. Ini berbeza dengan doktrin Kristian. Doktrin Kristian ya semua orang dilahir berdosa. Dalam Bible, Romans chapter 3 verse 23, bab 3 nas 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Semua orang sudah berdosa dan tidak mendapat rahmat Tuhan. Itu sebab dia kena terima Nabi Isa, iaitu Jesus Christ sebagai penyelamat, Messiah, Savior, dalam John 3:16. John bab 3 nas 16, ayat 16, for God so loved this world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Bahawa Tuhan amat menyayangi dunia ini dengan memberikan satu-satunya anak kesayangannya, supaya sesiapa percaya kepada dia tidak akan musnah, tapi dapat kekal hidup abadi. Ini doktrin Kristian yang dusta sebenarnya menurut Quran. Menurut Quran, semua orang sebelum akil balik, fitrah, adalah ahlu syurga. Ya, tak kira anak Yahudi ke, anak kafir ke, anak jahiliah ke, siapa, termasuk orang Islam. Anak kita kalau mati sebelum akil balik, sama taraf dengan anak-anak orang lain. Jadi untuk kata kamu kembali kepada fitrah, lagi satu sebab ialah tak boleh. Lagi satu hujah saya ialah tak ada siapa boleh kembali, tak dibenarkan kembali. Kita terus ke depan. Untuk menjadi orang Islam, tidak ada beza kita dengan orang Islam yang lain, termasuk yang lahir dalam Islam. Orang katakan Melayu ke, orang Arab ke, atau orang keturunan Islam ke, kalau ayah saya Islam ke, saya tak boleh anggap diri saya Islam. Saya fitrah. Tapi bila saya capai akil balik, saya kena mengucap.
Saya kena solat, saya kena mengaku kewujudan Allah, dan saya kena menaik syahadah, mengucap kalimah syahadah, naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Ini wajib, ini rukun, ya, 5 rukun. Jadi boleh dikatakan seorang itu Islam bila ikut rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5 dan rukun ihsan lah. Itulah adinul Islam. Selain itu bukan, ya. Jadi yang kata revert ni saya rasa barangkali ini reactionary lah, reaksi kepada konsep convert dan born again Christian. Dalam Christian dulu dia anggap dia convert, aku convert agama, tukar agama. Lepas tu dia tukar kepada aku lahir semula. Orang suka lahir semula, kembali kepada bayi macam bayi yang baru lahir, ya. Jadi tak perlulah kita reaksi, tak perlulah kita cuba menyayangi Kristian. Islam ada fahaman dia sendiri yang jelas. Engkau fitrah daripada lahir sampai akhir balik dan seterusnya. Kalau kamu kekal adinu fitrah kamu, jangan dipengaruhi orang tua. Jangan percaya benda khurafat, benda tahayul, sihir ni ada power, jin ni ada power dan sebagainya. Hanya beriman kepada kalamullah hakul yakin yang menjadi perantaran kita direct dengan Allah, tak ada hijab. Jangan ada min dunihi, jangan ada hijab pengantara antara kita dengan Allah. Tidak ada manusia, ya. Jadi saya tak suka dipanggil revert. Orang tanya apa revert kan? Tak ada. Wa anal minal muslimin. Dan kita pun tak suka dipanggil mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Alafa baina qulubihim itu bermakna dijinakkan hatinya kepada Allah. Semua orang boleh kira mu'alaf. Semua sahabat Nabi mu'alaf. Nabi pun sendiri mu'alaf. Khadijah pun mu'alaf. Ali bin Abi Talib pun mu'alaf. 10,000 sahabat yang mengepung Mekah adalah mu'alaf belaka. Bermakna Allah jinakkan hati dia kepada Islam, ya. Sementara waktu itu. Jadi bila dah mengaku Allah, kita mengucap wa ana minal muslimin. Sesungguhnya inna ana minal muslimin. Sesungguhnya kami, sesungguhnya aku di kalangan orang yang menyerah kepada Allah, submit to Allah, submission to God. Jadi jangan suka label-label. Saya tak suka kerana label ni dia cuba meletakkan diri makam lain. Ini lebih suci dari anda. Ini penyakit agama lain. Aku lebih dah masuk agama Islam lah. Aku pendeta. Ini waristul anbiya. Saya panggil dia waristul alkitab kerana menerima upah. Nabi, tak ada satu Nabi meminta upah. Ada 25 ayat dalam Al-Quran. Bagi 25 Nabi. Setiap Nabi satu ayat menyatakan mereka tak minta apa-apa balasan atau upah. Surah Yasin mengenai Muhammad SAW. Ikutlah mereka yang tak minta apa-apa. Ya, malah label yang paling tinggi ialah label bagi Muhammad SAW, iaitu label Abdullah. Dalam surah Isra Mi'raj, menjalankan hamba-Nya Abdullah. Nabi Musa AS bila bertemukan, dikatakan Nabi Khidira tapi tak sebut dalam surah Al-Kahf, dengan Abdillah, kalangan hamba kami. Bila kamu dipanggil Abdullah, hamba Allah, atau letak diri kamu sebagai hamba Allah, itu makam paling tinggi. Bukan Rohullah, bukan Khalilullah, Habibullah, apa-apalah nak panggil. Ada makna masing-masing itu. Tapi wa ana minal muslimin, ana Abdullah liya'budu. Itulah saya nak ceritakan. Saya ternampak satu orang nak masuk Islam, semua kata aku revert. Cuma kata Assalamualaikum, selamat datang kepada marhaban ilal ikhwan muslim, kepada keluarga Islam yang besar. Dan kita harus bersatu. Kita jangan sombong. Kita merendahkan diri kerana Allah menentukan, Allah yahdi man tasya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.